Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar kita pagi ni? InsyaAllah semua sihat ya. Jemput masuk. Mungkin ada dalam perjalanan ke tempat kerja hari ni ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Semoga diberikan kemudahan dalam segala urusan kita insyaAllah Okey, jadi ada beberapa program yang kami akan warkan sebentar lagi sambil-sambil tu mohon share dulu, bantu Ustazah share pada sahabat-sahabat yang lain. Okey, insyaAllah share dulu ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, hati-hati di jalan raya ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk yang masih di rumah, dah breakfast ke? Dah makan pagi ke? Apa sarapan kita pagi ni? Makanan, harap-harap makanan yang berkhasiat disediakan oleh kita untuk ahli keluarga kita, insyaAllah daripada sumber yang halal dan berkat. Semoga menjadikan kita, hati-hati kita lembut, hati-hati kita senang untuk membaca Al-Quran insyaAllah Jadi kita tunggu dulu sahabat-sahabat masuk dulu. Okay, tolong share, bantu Ustazah untuk panjangkan lagi saham akhirat kita insyaAllah Ada 3 benda yang akan mengikut kita ke liang lahat. Yang pertama adalah amal soleh yang kita lakukan, daripada ilmu yang kita manfaatkan. Okey, contohnya kita dah berada dalam majlis ilmu tapi kawan-kawan kita tak bersama kita, ataupun ahli keluarga kita tak bersama kita, kita tolong share dulu. Share dalam WhatsApp group, share dalam Facebook supaya lebih ramai lagi dapat manfaatnya insyaAllah Jadi Ustazah ingatkan untuk diri sendiri juga sama-sama kita ingat mengingati Okey, kita mulakan dulu dengan umul kitab Al-Fatihah insyaAllah Okay, sama-sama ikut Ustazah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Kita bersyukur di pagi ini diberi kesihatan yang baik, masih bersama kita untuk membaca Al-Quran, insya-Allah. Sama-sama kita panjangkan saham-saham akhirat kita. Semoga hati kita lembut, sebab kita membaca Al-Quran di pagi hari, selepas subuh adalah waktu yang banyak cabarannya, sebab kita ada banyak urusan, mungkin tak sempat nak buka Al-Quran. Tapi dengan kita berada di majlis ilmu ini, sebab Allah permudahkan urusan kita, insya-Allah, sebab kita mendahului hak Allah melebihi hak orang lain. Jadi dahulukan hak Allah, baru kita dapat keberkatan, insya-Allah. Okay, mohon share dulu kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada yang bersama-sama kita, tolong ajak anak-anak, ahli keluarga. Okay, kita nak mantapkan lagi bacaan dalam solat kita, insya-Allah. Bacaan dalam solat kita adalah bacaan yang kita kena baca dengan bertajwid, insya-Allah. Baca dengan bertajwid, baca dengan memberi hak kepada huruf, okay, dengan lahjah Arab yang betul. Jadi kita mohon bantu Ustazah untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain. Okay, kita akan masuk surah Al-Qari'ah hari ini. Surah Al-Qari'ah adalah surah yang keberapa dalam Al-Quran? Surah yang ke nanti kita ada yang boleh meneka tak? Semalam kita dah baca surah At-Takasur. Hari ini kita masuk surah Al-Qari'ah. Okey. Semoga menjadi asbab urusan kita dipermudahkan. Okey, menjadi asbab doa kita dimakbulkan, insya-Allah. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan yang baru datang, yang baru jemput, yang baru masuk, jemput masuk dulu. Jemput masuk tu Assalamualaikum Ustazah ucapkan. Di sini Ustazah Marini. Okey, kami telah bersiaran sejak daripada PKP pertama lagi. Sebelum ni ada banyak siri, biasanya bersiaran pada waktu malam. Hari ini kami bersiaran juga hari Selasa, hari Selasa, Jumaat dan Ahad, pada waktu malam 8.30 sampai 10.30 malam. Dan di waktu lain pada setiap pagi jam 7 pagi. Jangan lepaskan peluang ni. Jadi kita panjangkan saham akhirat kita, insya-Allah. Kita ketuk hati-hati kita supaya hati kita lebih mudah untuk menerima kebaikan, insya-Allah. Untuk menerima kebaikan, untuk memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Okey. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Rozi binti Hasan? Okey, alhamdulillah. Semoga sihat. Dah lama tak jumpa kita. Semua sihat ke anak-anak? Okey. Jemput masuk dulu. Bantu Ustazah untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain yang mungkin tak dapat bersama kita hari ini. Sebab kita share, mungkin kita sampaikan hajat orang untuk membaca bertajwid dalam solat, dan kita mendapat pahala berpanjangan sehingga ke akhirat. Yang tu yang kita nak, kan? Sebab di dunia pahala mungkin kita tak dapat nak
dapat panjang-panjangkan. Di akhirat kita dapat panjang sampai ke syurga insya-Allah. Panjang-panjangkan sehingga kita masuk syurga. Okey. Kita akan share dulu doa. Ustazah selalu mulakan dengan doa, sebab doa adalah senjata orang Muslim. Doa senjata orang Muslim. Ni doa-doa daripada susunan buku himpunan doa-doa pilihan dari Al-Quran dan hadis serta terjemahannya daripada almarhum Profesor Datuk Dr. Harundin dan Ustaz Ishak Din. Semoga Allah cucuri rahmat atas mereka berdua, kerana menyusun doa-doa pilihan ni untuk kita manfaatkan insya-Allah. Jadi Al-Fatihah juga untuk orang yang telah meninggalkan kita. Jadi kita jarang baca Al-Fatihah untuk diri kita, jadi boleh juga hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita insya-Allah. Okey. Jadi doa-doa ni adalah doa yang kita ambil daripada Al-Quran dan hadis, boleh kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi Ustazah share ni supaya kita dapat berpagi-pagi dengan doa-doa yang baik. Sebab Allah deraskan, luaskan rezeki daripada sumber yang halal dari berkat untuk kita umat muslimin dan muslimat yang masih hidup insya-Allah. Okey. Doa selamat Okey. Doa selamat ni kita selalu baca, siapa yang selalu membaca zikir selepas solat, selepas solat ada beberapa zikir yang Allah anjurkan, yang Rasulullah SAW anjurkan. Okey. Adalah pertama istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu kita baca 10 kali. Kemudian kita dianjurkan membaca zikir ataupun doa untuk mengelakkan kita daripada neraka. Allahumma ajirna minan nar. Okey, yang tu sebaiknya kita baca 7 kali. Lagi banyak lagi bagus. Allahumma ajirna minan nar. Kita minta perlindungan daripada azab api neraka. Bila kita doakan doa ini, kita baca zikir Allahumma ajirna minan nar ni dianjurkan 7 kali ataupun lebih, kita akan doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Malaikat akan doakan, ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah si fulan ini daripada azab api neraka. Jadi selepas daripada bagi salam, jangan bertukar tempat duduk lagi. Terus duduk di tempat yang sama sambil membaca yang pertama istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey, yang kedua baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Lepas tu kita baca pula doa ni doa ataupun zikir ni Okey, sama-sama kita baca Allahumma antas salam. Jelas ke suara Ustazah? Komen jelas Okey, kalau tak jelas Ustazah akan adjust setting Okey. Jelas ke tulisan di sini? Susah sikit nak adjust di sini sebab bukunya kecil tak photostat lagi, minta maaf. Okey, kita tengok sini Allahumma antas salam. Dapat? Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dapat? Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Okey, baca sekali Lepas tu baru kita baca surah Al-Fatihah, hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat baginda, ummul mukminin, seluruh umat muslimin dan muslimat masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita, termasuklah diri kita. Lepas tu baca ayatul kursi ayatul kursi sekali sebelum kita beredar daripada tempat duduk kita. Yang tu yang disunahkan ikut daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi apakah maksud doa selamat ni yang kita baca dalam bahasa Arab tadi?
Ya Allah, Engkaulah salam sejahtera, daripada Engkaulah datangnya kesejahteraan, kepada Engkaulah kembalinya kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami dengan sejahtera, masukkanlah kami ke dalam syurga, negara yang selamat. Okey. Maka berkat Tuhan, Engkau wahai Tuhan, dan maha tinggi Engkau wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi doanya mencakupi untuk keselamatan dunia dan akhirat, supaya kita dapat kesejahteraan dan dihidupkan dalam kesejahteraan, maksudnya dalam keadaan iman lah. Sebab yang pertama assalam, nama Islam, daripada perkataan salamun, daripada perkataan salam. Okey, sejahteralah orang yang beragama Islam, sebab Allah menjanjikan hanya agama Islam saja yang akan menjadi agama penyelamat kita dunia dan akhirat. InsyaAllah kita pun akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Jadi kita doa-doa yang baik di pagi-pagi mulia ni. Okay. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan yang baru join. Okay, jemput-jemput masuk, perkenalkan diri. Boleh perkenalkan diri supaya Ustazah dapat sebut nama-nama dalam doa, insyaAllah. Okay, supaya kita dapat berukhuwah. Okay. Jadi modul yang Ustazah guna di sini adalah modul Al-Badadi. Jadi ada 10 modul. Satu modul ada 3 juzuk. 3 juzuk dalamnya, maksudnya kalau juzuk 30 ni ada modul untuk juzuk 28, 29 dan 30. Berwarna-warni modulnya. Assalamualaikum Ustazah Nabila Khair. Apa khabar? Alhamdulillah, semoga sihat. Ini daripada Ustaz QR. Ustaz QR maksudnya Ustaz QR tu untuk Quranic Reciter. Title yang dah dipatternkan, supaya orang lain pun dapat manfaat untuk menggunakan title ni. Maksudnya orang yang telah memberi sumbangan kepada Al-Quran. Okey, Jalaluddin Haji Ahsanuddin Al-Baghdadi. Dia adalah pengasas teknik Al-Baghdadi dan juga menyusun modul untuk hafazan ni. Jadi berwarna-warni, mudah untuk kita membaca kepada anak-anak, terutamanya anak-anak mungkin yang kecil tak boleh membaca lagi. Jadi kita jadikan satu bedtime story. Jadi ceritakan masa kita ajak anak untuk waktu tidur. Sebelum tidur, ceritakan dulu sinopsis pasal ayat yang kita nak dia baca. Jadi kita pun share dia, kongsikan cerita pendek. Jadi ada berwarna-warni, memudahkan kita untuk mengingat nombor-nombor yang besar. Ada tujuannya sebab kita menggunakan hafazan neurofisiologi, mengaktifkan kedua-dua otak kita, kiri dan kanan serentak, insyaAllah. Jadi untuk hari ini kita akan sambung surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Okay. Mohon bantu Ustazah untuk share saja kepada sahabat-sahabat yang lain. Bantu Ustazah untuk manfaatkan masa yang berkat ni, insyaAllah. Sebab sahabat-sahabat share, kita pun dapat pahala berganda di dunia dan akhirat, insyaAllah. Bantu Ustazah untuk panjangkan lagi saham akhirat Ustazah. Okay, sama-sama kita panjangkan juga saham akhirat kita. Sebab kita bantu orang lain sampaikan hajat kita, Allah akan bantu kita untuk makbulkan doa-doa kita. Yang tu kita nak. Sebab majlis ilmu adalah taman-taman syurga di dunia, yang dalamnya ada malaikat bersama-sama untuk mengaminkan doa kita. Malaikat tak baca Quran, kita yang baca Quran. Jadi malaikat suka berada di majlis ilmu di mana dibacakan peringatan tentang Al-Quran, dibacakan zikir-zikir untuk mengingatkan kita kepada Tuhan. Jadi kita tak tahu
berapa juta malaikat yang bersama-sama kita. Jadi banyak-banyakkanlah doa yang baik untuk diri kita sendiri, untuk ahli keluarga kita, untuk semua sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita, dan seluruh umat muslimin dan muslimat. Jangan lupa berdoa dalam majlis ilmu. Sebab doa ini tak ada hijab. Kita tak tahu di antara kita mungkin adalah orang yang Allah pandang, Allah makbulkan doa dia tak ada hijab. Jadi asbab dia berada dalam majlis ilmu dan kita berdoa, doa kita akan diangkat ke langit insya-Allah. Jadi kita akan masuk surah Al-Qari'ah. Okey, bantu Ustazah untuk share ya insya-Allah. Okey, surah Al-Qari'ah. Okey, apa maksud surah Al-Qari'ah? Hari kiamat. Hari kiamat. Nama lain untuk kiamat adalah Al-Qari'ah. Apa lagi nama-nama dalam Al-Quran untuk hari kiamat? Yaumul Akhirat. Yaumul Akhirah. Hari akhirat yang kita pinjamkan daripada perkataan Arab. Kita pinjamkan daripada perkataan Arab. Kita dalam bahasa kita hari akhirat, dalam bahasa Arab Yaumul Akhirat. Jadi kita banyak berkongsikan sinopsis ni insya-Allah supaya kita faham dulu apa yang kita nak baca sebelum kita baca Quran, supaya Allah permudahkan kita, sebab kita banyak orang kata faham sebelum kita amalkan sesuatu tu. Faham dulu baru kita amalkan, insya-Allah lebih mudah. Okey. Jadi ada dalam juzuk ke berapa surah Al-Qari'ah ni? Dalam juzuk yang ke 30. 30 juzuk 30. Okey, juzuk Amma. Okey. Jadi apakah maksud tadi hari kiamat? Ada berapa ayat? 11 ayat. Surah apa dalam Al-Quran ni? Makiyah ke Madaniyah? Makiyah maksudnya diturunkan di mana? Di Mekah. Okey, surah Makiyah. Warna hijau ni. Okey, surah yang ke berapa dalam Al-Quran? Surah yang ke 101. Jadi kepada sahabat-sahabat yang tak ada Al-Quran bersama-sama, mungkin dalam perjalanan, okey, mungkin tak bawa Al-Quran, boleh buka tengok indeks, tengok indeks di smartphone, bawa telefon, okey, boleh cek surah yang ke 101. Apakah nadi surah ataupun nadi ayatnya? Kejadian-kejadian pada hari kiamat, iaitu manusia bertebaran, gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang dan dibalasi. Jadi kita mohon Allah permudahkan kita. Kita tak tahu bagaimana keadaan kita nanti di akhirat nanti. Jadi asbab kita mengamalkan doa ini, insya-Allah Allah permudahkan hisab kita. Doa banyak-banyak. Okey, di majlis ilmu adalah tempat kita untuk berdoa. Berdoa yang baik-baik, berdoa semoga Allah selamatkan kita daripada fitnah di akhir hayat kita, di akhirat juga, supaya Allah lindungi kita daripada azab masa hari kiamat, di mana manusia akan bertebaran, kita tak kenal lagi keluarga kita, kita tak kenal lagi suami kita, kita tak kenal lagi isteri kita. Di waktu itu masing-masing hanya fokus kepada diri sendiri, sebab tak tahu macam mana keadaannya, sama ada kita akan diberi timbangan kita daripada tangan kanan ataupun daripada tangan kiri. Yang tu kita sangat takut, sebab kita tak tahu macam mana keadaannya kita. Jadi banyak-banyakkan berdoa semoga Allah permudahkan hisab kita. Jadi boleh. Okey, kita masuk kepada surah Al-Qari'ah. Okey, Al-Qari'ah. Jelas ke suara ustazah? Tolong komen jelas. Okey, jelas ke suara ustazah? Tolong komen jelas. Kalau jelas, kalau tak jelas pun bagi tahu, sebab
kita boleh adjust setting sebab benda ni semua manual, boleh adjust. Benda yang boleh adjust. Kenapa kita tak nak adjust kan? Kita adjust saja setting kita, insya-Allah, supaya semua dapat manfaat. Okey, bantu Ustazah share dulu sebelum kita mula. Okey, bantu Ustazah untuk share 10 grup Facebook, boleh? Kelas ni percuma, yurannya adalah share, sebab nak lebih ramai orang dapat manfaat, ya, insya-Allah. Sebab kita tak tahu, mungkin ni adalah hari terakhir kita bersama dengan Al-Quran. Kita tak tahu bila ajal kita akan tiba. Jadi asbab kita share ni sedikit sahaja ilmu, orang yang kita dapat, orang yang dapat share tu dapat manfaatkan dia, dapat baca dalam solat bertajwid, kita pun dapat manfaat, insya-Allah. Yang tu yang kita nak kan, amal yang berpanjangan sahamnya, tidak terhenti di dunia saja. Okey, bantu Ustazah share dulu. Okey, sama-sama kita panjangkan saham akhirat kita, insya-Allah. Okey, semua dah ready dengan Al-Quran, mushaf Al-Quran. Ustazah tulis sikit. Mushaf Al-Quran adalah muka surat berapa? Muka surat yang ke 600. Muka surat 600. Ustazah tulis sekejap. Al-Qari'ah. Apa maksud Al-Qari'ah tadi? Al-Qari'ah maksudnya hari kiamat. Nama lain untuk hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Okey, kita baca surah Al-Qari'ah supaya mengingatkan kita pasal azab, azab di hisab nanti, azab di padang mahsyar, di mana tiada lagi yang akan berguna melainkan tiga perkara yang akan mengikuti kita di akhirat adalah, yang pertama, ilmu yang dimanfaatkan. Maksudnya ilmu yang dimanfaatkan ni termasuklah kita share dalam majlis ilmu, kita berkongsi kepada sahabat yang lain. Tekan button share saja, mudah kan? Jadi kita nak lebih ramai orang dapat manfaat. Yang kedua adalah apa? Doa daripada anak-anak yang soleh. Ustazah doakan sahabat-sahabat dikurniakan anak-anak yang soleh. Abang Rozi pun ada anak kan? Anak-anak pun dah besar. Doakan mereka dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Apa-apa saja yang kita niatkan baik-baik, kita doa dalam majlis ilmu, majlis ilmu ini, sebab doa dalam majlis ilmu ini akan diaminkan, insya-Allah, oleh para malaikat, yang taat. Kan best kan? Hari-hari masuk majlis ilmu didoakan oleh para malaikat, insya-Allah. Okey, buka muka surat Al-Quran, muka surat 600, ataupun dalam smartphone, dalam handphone yang ada perisian Al-Quran, boleh buka surah yang ke-101. Okey, kita baca dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat yang pendek saja. Satu. Okey, satu Al-Qari'ah. Okey, qa tebal, ra baris bawah nipis. Bukan al-qa, bukan al-ka. Qaf tebal, qa huruf Q. Ri kena sengih. Sengih. Baris bawah ni Ustazah dapat ilmu daripada Imam Syahrum, Masjid Bukit Rimau di sini. Dia share hari tu. Okey, baris bawah ni macam seolah-olah kita pegang satu benda yang dibuat daripada kaca, contohnya gelas. Lepas tu dia terhempas daripada tangan kita. Macam mana kita bayangkan kaca solid asalnya. Okey, bila dia berkecai, dia akan terhempas merata-rata. Maksudnya kena buka mulut. Tak boleh ketatkan mulut. Kena buka mulut, sengih. Dapat sengih? Ri. Dapat Okey, kita baca sekali lagi. Al-Qari'ah. Okey, asalnya Al-Qari'atu, tapi kita buang tak marbutah. Yang ni dipanggil tak marbutah. Tak tu huruf ta lah. Orang Arab panggil tak. Sebab asal nama huruf ta ni adalah, Ustazah share sikit ta-un. Okey, bukan ta'un. Ta'un. Okey, nama asal dia ta'un. Jadi kalau kita buang
tanda apa, tanwin tu, jadi dia bunyi ta. Itu nama sebutan Arab, lahjah Arab yang betul, huruf ta. Jadi yang ni adalah huruf apa? Ta marbutah. Maksudnya tak yang bersimpul, tak yang tertutup. Jadi kalau kita sambung al-qari'atu mal-qari'ah, kita hidupkan bunyi ta yang 2 titik ni. Kalau kita berhenti dengan ha. Ha adalah bunyi H. Senang. Ha adalah bunyi H. Ha yang kita selalu jumpa, ha yang bentuk bulat ataupun dalam bentuk bersimpul. Ataupun dalam bentuk Johnson & Johnson. Tahu Johnson & Johnson macam ni? Ini pun ha adalah huruf H. Jadi senang kita nak sebut. Dapat? Al-qari'ah. Okey, bukan di mana huruf ain di bahagian rongga kerongkong. Rongga kerongkong tengah-tengah halkum. Lelaki akan bergetar sebab halkum lelaki terkeluar sikit. Jadi boleh rasa getarannya, dia menekan ke bahagian tepi kerongkong kita. Al-qari'ah. Dapat? Kita sambung ayat yang kedua. Mal-qari'ah. Sama saja semua. Yang ni tambah mim. Tadi tak ada mim. Sekarang ni tambah mim. Kita masuk dalam huruf yang mati ni. Hamzah wasal abaikan dia. Jadi mal, bukan maqa. Mal, matikan dengan bunyi L. Hujung lidah tekan kepada sentuh langit lembut gigi hadapan. Jadi bunyi mal dengan mal. Nipiskan sebutan mal. Qaf ni baru tebal. Mal qari'ah. Dapat? Mal qari'ah. Okey, alhamdulillah dapat. Okey, masuk ayat yang ketiga. Panjang sikit tapi mudah saja sebab kalau yang dah baca Quran mungkin familiar. Ini huruf waw, wa. Okey, waw pun huruf yang nipis. Bukan wa. Bukan bukaan yang tebal, bukan bukaan yang besar. Bibir ni buka kecil saja. Wa. Di bibir, wa. Okey, senyum. Wa. Dapat? Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Yang baru join, boleh perkenalkan diri. Okey, Ustazah di sini, Ustazah Marini. Ustazah kalau tak ada tak perkenalkan diri ataupun tak bagi salam, tak perasan siapa minta maaf lah. Sebab kadang-kadang bila tak nampak tu tak boleh nak sebut nama. Semoga tuan puan yang baru join, yang baru masuk sihat walafiat. Ustazah doakan semoga bantu Ustazah untuk share, lebih ramai lagi supaya dapat manfaat, insya-Allah. Sharekan dulu. Okey, kita masuk ayat yang ketiga. Muka surat 600 kepada yang baru masuk. Muka surat 600. Kalau dekat smartphone, muka surat 101. Ustazah gunakan ni modul Al-Baghdadi. Dia ada warna-warna sikit. Jadi tadi kita dah tengok Al-Qari'ah ni maksud dia hari kiamat maksud dia. Okey, apa yang seterusnya? Wa ma ni ada beza. Ma ni kita tak panjang sebab selepasnya ada hamzah wasal masuk dalam huruf lam yang mati. Yang ni kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Bila ada tanda ni, tanda ombak rindu ataupun ada setengah beritahu tanda misai ataupun tanda kening, baca dengan harakat 4 ataupun 5. Yang ni kita ikut apa? Tariq Asy-Syatibi. Kita menggunakan mushaf Al-Quran. Kita ikut Imam Asy-Syatibi, di mana dibacakan 4 atau 5. Contohnya kalau ada yang baca dengan 2, mungkin ada yang baca dengan 2, itu ikut imam lain lah. Kita ikut Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi famous di seluruh dunia. Jadi tak banyak perbezaan dalam bacaan yang dalam qiraat Asy-Syatibi ni. Jadi ingat yang ni baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Paling pendek 4. Baca 2 boleh ke? Baca 2 tu tak ikut Tariq Asy-Syatibi lah. Maksudnya tak cantik lah bacaannya.
kita nak qiraat, maksudnya cara bacaan yang telah di-approvekan oleh Rasulullah SAW, barulah kita dapat sunnatu nubuwah. Sebab baca Al-Quran ini dapat 2 pahala. Yang kita selalu dengar pahala apa? 1 huruf kalau dalam keadaan berwuduk dapat 10 hasanah, 10 ganjaran. Tapi jarang orang tekankan ada lagi ganjaran lain. Bila kita baca bertajwid, kita ikut apa? Kita ikut sunnah Nabi. Nabi membaca dengan bertajwid. Dalam solat apa lagi kita dianjurkan membaca dengan bertajwid. Kita tak boleh baca ikut sembrono, ikut suka kita, takut terubah maksud. Yang tu yang kita nak elakkan, kesalahan yang jelas yang menyebabkan maksud berubah. Jadi kena betul-betul ikut disiplin ilmu tajwidnya. Kita baca dengan 4 atau 5 harakat untuk yang ni mad wajib mutasil. Bila kita sambung, kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Dapat wa ma. Okey, dapat. Masuk huruf yang seterusnya, huruf hamzah. Hamzah di atas alif bunyi dia a. Kita tengok selepasnya ada huruf dal, dal yang mati. Jadi kita baca dengan qalqalah. Bukan sekolah-kolah. Qalqalah apa dia? Qalqalah adalah lantunan. Ni Ustazah tulis dalam bahasa Melayu. Lantunan. Ada lantunan yang kecil, ada lantunan yang nyaring, ada lantunan yang tertahan nafas. Di sini dipanggil qalqalah yang kecil. Kita lantunkan dengan sedikit saja, kita lalukan saja seolah-olah tak ada tanda mati tu. Kalau kita baca dengan jelaskan tanda mati dal ni, kita akan baca ad. Jadi tersekat bacaannya. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan yang baru join. Bantu Ustazah untuk share dulu. Okey. Sambil-sambil kita tengok hukum tajwid di sini. Kelas ni percuma, Ustazah mohon bantu Ustazah share saja sebagai yurannya. Tolong Ustazah untuk manfaat lagi majlis ilmu kita ni supaya lebih ramai dapat membaca dengan bertajwid, insya-Allah. Okey, jadi ada kita baca dengan seolah-olah kita lalukan saja tanpa baca dengan jelas tanda mati ni. Ada ra, sambung ra baris atas adalah dalam bahasa Arab dipanggil fathah. Fathah daripada perkataan kita pernah dengar Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah apa maksudnya? Surah pembuka. Jadi kena buka mulut lah maksudnya. Kalau kita baca ra yang baris atas ni, ra yang baris fathah. Jadi kena buka mulut. Ra. Baca dengan 2 harakat selepas ada ra ni ada alif kecil. Yang ni untuk alif yang panjang juga. Alif kecil sama juga dengan kalau ada huruf yang berbaris macam tu. Jadi ini kita baca dengan 2 harakat. Jadi sebelumnya mesti ada tanda baris atas. Jadi ini baris atas, selepasnya alif kecil. Jadi adra, ini huruf kaf. Adraka, jangan berhenti di sini kaf, bacaan pendek, 1 harakat, sambung. Adraka mal. Sama juga tadi kita jumpa mal. Benda yang sama diulang di belakangnya. Wa ma adraka mal qari'ah. Dapat? Ulang lagi sekali. Wa ma adraka mal qari'ah. Okey, alhamdulillah dapat 3 ayat. Okey, kita masuk ayat yang keempat. Jelas ke suara Ustazah? Tolong komen jelas. Takut ada yang tak dengar pula. Tolong komen kalau tak clear line pun bagi tahu. Okey, insya-Allah kita boleh adjust setting dia. Okey, kita masuk ayat yang keempat muka surat 600 kalau ada mushaf Al-Quran. Kita masuk huruf ya. Yaku. Ya pendek, ku 2 harakat sebab sebelum waw ni ada tanda nombor 9. Jadi kita baca dengan 2 harakat huruf mad. Yaku nu, tengok hamzah wasal abaikan.
Lam pun abaikan sebab tak ada tanda baris, kosong ni. Sebenarnya yang ada tanda baris selepasnya adalah huruf nun yang bersabdu. Jadi nun, yang ni bila huruf yang bersabdu, apa hukum dia? Wajibul gunnah. Wajibul gunnah maksudnya wajib dengung. Gunnah tu dengung. Dengung macam mana? Dengung tu double N. Asalnya huruf yang bersabdu ada 2 N. Kita dah selalu ulang kaji. Ustazah harap ada yang ingat, tapi tak apa, kita ulang kaji balik. Nun yang pertama nun yang mati. Nun yang kedua, kita tengok kalau di sini baris atas lah. Jadi bila ada double N, kita kena dengung 2 harakat. Yakunun na, lembutkan, bukan na tebal, na, buka mulut sebab baris atas kena buka mulut. Na sukal, yakunun sukal. Su ni pendek, jangan berhenti su kat sini, tengok huruf selepasnya. Baca Quran ni kena speed, kena selalu tengok ke depan. Tengok kalau ada bacaan kena sambungkan. Selepas bacaan pendek kena sambungkan. Jadi sukal, bukan suka. Bukan suka-suka juga. Bukan suka-suka baca. Baca dengan bertajuk insya-Allah. Sukal, bukan qal. Kaf huruf yang nipis. Jadi kita baca dengan nipis. Tak boleh qal. Tu huruf tebal pula. Kita nak baca nipis. Kal, buka mulut. Jadi matikan dengan bunyi L. Kal, sebab tanda mati selepas hamzah wasal ni. Jadi kal, faro, shi, faro, ro tebal, shi asalnya. Kita tengok selepasnya ada hamzah wasal. Jadi jangan berhenti di sini. Jadi kal faro, shil. Sama juga tadi. Kita masukkan huruf yang pertama yang ada tanda baris, tanda apa? Mati. Jadi kal farashil. Ini mab, mim baris atas bertemu dengan ba kita matikan. Jadi kita lalukan saja seolah-olah kita tak baca tanda mati ni dengan jelas. Jadi ada lantunan mabsusi asalnya. Jadi kita nak matikan fa ni, jadi mabsus. Okey, sus, fasisu. Boleh buka mulut sikit. Renggangkan kedua gigi, lidah keluarkan supaya ada angin keluar masa kita sebut huruf sa ni. Dia bukan huruf sin. Semalam kita dah baca surah At-Takatsur. Summa maksudnya kemudian. Kalau sebut summa maksudnya racun. Boleh tertukar maksud sebab kita tak betulkan makhraj dia. Jadi keluarkan lidah supaya ada angin keluar. Okey, mabsus. Okey, kita baca 2 kali. Ulang daripada awal. Yakunun nasu kal farashil mabsus. Dapat? Yakunun nasu kal farashil mabsus. Okey, alhamdulillah. Tahniah yang dah boleh baca dengan bertajwid. Ustazah doakan semoga dapat amalkan dalam solat kita. Dapat 1 ayat, baca 1 ayat. Okey, kita masuk ayat yang kelima. Jelas ke gambar di sini? Kalau tak jelas, komen tak jelas. Kalau jelas pun komen juga. Kita nak tahu, takut syok sendiri. Tengok-tengok orang tak dengar pun tak dapat manfaat. Na'udzubillah. Okey, tolong komen kalau jelas. Okey, kita masuk ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Dah tua ni, mata pun macam apa, sekejap nampak, sekejap nampak yang lain. Ni ayat yang kelima. Okey, tengok. Wataku. Tadi yaku tukar jadi wataku. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan Puan Sutimah Kasmin. Apa khabar Puan? Kita masuk surah Al-Qari'ah. Kalau ada mushaf Al-Quran, kalau berada di rumah boleh buka muka surat 600. Al-Qari'ah muka surat 600. Kalau ada smartphone, kalau ada handphone yang ada perisian aplikasi Al-Quran, boleh buka
indeks yang ke 101, 101. Okey, kita sambung ayat yang kelima. Wa takunul jibalu, wa takunul, masuk dengan huruf lam sebab ni abaikan tanda hamzah wasal. Okey, waalaikumsalam Puan Sutima. Alhamdulillah sihat ya hari ni. Okey, ikut Ustazah perlahan-lahan ya, insya-Allah dapat. Okey. Wa takunul ba nipiskan, bukan ba. Ba ni adalah huruf yang nipis. Semua huruf yang kita baca di sini adalah huruf yang nipis. Kecuali kita dah jumpa huruf qaf. Qaf. Yang lain tu semua nipis. Maksudnya kena buka mulut, luaskan senyuman. Lama-lama kita selalu senyum, insya-Allah awet muda. Wa takunul jibalu kal. Jangan berhenti dekat sini, bukan lu. Sebab tu kalau baca Quran ni kena, walaupun ni di penghujungnya, kena alert. Huruf apa selepasnya? Sebab kalau bacaan pendek kena sambung. Tak boleh jibalu berhenti. Suka-suka tengok selepasnya ada huruf kaf. Jadi jibalu kal sama dengan huruf kaf tadi, kita jumpa huruf kaf. Kaf yang kita macam ni, kaf yang macam ni. Jadi yang ni pun sama, kaf yang ada hamzah wasal. Ni bukan alif. Dia adalah kepala huruf sad di atas alif. Jadi jangan baca kal. Terus masukkan selepasnya huruf yang ada tanda mati. Jadi kal, bukan ini huruf ain dalam tekak kita, halkum kita. Kal ni asalnya baris bawah, masukkan dalam tanda yang ada baris. Yang ni hamzah wasal, dia abaikan saja. Dia adalah tanda baris yang hanya alert kita untuk menyambung kepada huruf yang selepasnya yang ada tanda baris. Yang pertama ada tanda mati. Jadi kal nil, jangan berhenti di sini matikan dengan l. Yang ni sebab apa baca nun bertemu dengan fa. Nun bertemu dengan fa, hukum dia apa? Ifak hakiki. Jangan bunyikan n tu. Bukan, kalau kita bunyikan n jadi man. Kita baca dengan izhar, kita baca dengan jelaskan. Sekarang ni kita nak baca dengan ifak hakiki. Ifak apa maksudnya? Sembunyikan. Nak sembunyikan apa? Sembunyikan hakikat bunyi nun tu, bunyi n. Jadi jangan bunyikan n, jadi kita baca dengan sengau. Sengau. Jadi sembunyikan, jangan bunyikan nun. Fushi. Asalnya fushi ni kita nak berhenti di sini, jadi kita bunyi sh. Matikan dengan sh. Mangfush. Bukan mangpus. Ada yang nanti baca mampus pula. Itu dalam bahasa Melayu. Huruf fa adalah huruf f dalam bahasa Arab. Jadi kena keluarkan anginnya. Okey, kita baca daripada awal ayat yang kelima. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Boleh ke? Kalau terkucil, tercuri nafas. Okey, baca sikit-sikit dulu. Maksudnya bukan Ustazah suruh amalkan baca sikit-sikit, tapi kita nak anjakkan, kita nak ambil pernafasan. Jadi perlukan praktis, bukan sehari dua. Okey, kalau kat sini kita mungkin baca wa takunul jibal, berhenti dulu, lepas tu ambil sikit lagi. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kalau dalam kelas kita, okey, kita ada buat pengambilan pengajian asas. Jadi kita ajar teknik pernafasan yang betul. Maksudnya pernafasan yang betul bermula daripada perut, naik ke hidung kita. Kita sedut daripada perut, bukan daripada dada. Kalau daripada dada, oksigen tak cukup. Kalau baca ayat yang panjang, mudah semput, sebab tak cukup oksigen. Jadi kena mulakan pernafasan daripada perut. Tarik nafas daripada perut, tahan.
Lepas tu sedut daripada hidung, bukan daripada mulut. Okey. Masa kita baca ini, kita perlahan-lahan lepaskan oksigen kita. Jangan lepaskan semua. Kalau lepaskan semua tu, innalillah, na'uzubillah. Lepaskan semua maksudnya kita akan berhentilah. Jadi akan ambil nafas baru. Yang tu tak yang tu diharamkan dalam pembacaan Al-Quran. Bila kita curi nafas, kita ambil nafas yang baru, maksudnya kita dah tak ikut cara Nabi Muhammad SAW baca Al-Quran. Okay, Nabi tak curi nafas dalam baca Al-Quran. Jadi kena jaga pernafasan kita. Jadi ada hikmahnya juga supaya oksigen yang kita dapat tu kita hembus sikit-sikit masa kita baca. Bila sampai ke penghujung ni baru kita hembuskan semua. Baru keluar semua oksigen convertkan kepada carbon dioxide, menjadikan kita sihat. Kalau banyak sangat carbon dioxide menjadikan kita banyak angin, menjadikan kita tak sihat kan. Sebab tu tak elok minum benda-benda yang ada banyak carbon dioxide. Contohnya minuman yang bergas, sebab ada banyak carbon dioxide. Jadi tujuan kita baca Al-Quran juga supaya pernafasan kita tu dalam keadaan yang maksimal. Sebelum baca, sedut nafas, sedut oksigen. Masa baca, hembus sikit-sikit sampai penghujung, baru lepaskan semua. Dapat Okey, ulang lagi sekali. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Okey, dapat Okey, mudah-mudahan dapat Okey, sekarang dah sikit lagi kita sambung. Okey, ayat yang ke-6. Fa bukan pa, huruf fa angin keluar. Ini bukan huruf alif, sebab yang menumpangnya huruf hamzah di atas alif ni. Jadi ada baris, hidupkan hamzah dengan baris atas. Jadi fa asalnya. Tengok selepasnya ada tanda yang bersabdu. Jadi masukkan dalam huruf mim yang bersabdu ni. Maksudnya ada double M. Jadi kena huruf mim yang bersabdu wajibul gunnah. Macam juga kita baca nun yang bersabdu tadi, dengung 2 harakat. Fa'amma, 2 harakat sini, ma dengung 2 harakat, ma pun panjang 2 harakat. Lepas tu man, tengok ada nun yang tanda, tak ada tanda ni sebenarnya ada hukum tajwid yang berlaku. Sepasnya ada huruf tha. Okey, tadi ada huruf, kita jumpa nun bertemu dengan fa, tak ada juga tanda mati tapi kita baca dengan apa yang ni, jadi ifa hakiki. Sembunyikan bunyi nun yang tak ada tanda mati tu maksudnya kita baca dengan sengau. Dapat faqulat. Fa kita jumpa lagi huruf fa di sini sama faqu. Huruf qaf yang tebal ni bukan ku, huruf qaf tebal saqulat. La asalnya bertemu dengan ta yang mati, kita mati dengan th, lat. Faqulat. Dapat? Fa amma man faqulat. Okey, dapat? Mawa. Waw ni ada alif kecil, jadi kita baca dengan 2 harakat. Tapi jangan baca dengan 1 harakat. Kita jumpa tadi alif kecil dalam di sini juga ada alif kecil. Jadi ini pun sama 2 harakat. Mawazinuhu. Dapat? Okey, kita sambung lagi. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Kalau berhenti, kita berhenti dengan huruf H. H ada huruf yang bersimpul macam ni, ataupun yang bersimpul macam ni, ataupun bulat. Yang ni kita panggil huruf H yang tertutup. Okey, dapat? Okey, kita baca sekali lagi. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Dapat? Alhamdulillah. Okey, sambung lagi. Fahuwa fi 2 harakat. Ni huruf H.
Okey, fahuwa fi. Okey, seterusnya huruf ain. Huruf ain dua harakat sebab selepas baris bawah ada ya. Fahuwa fi aishatin. Sya, huruf shin sama dengan ni shin. Syatin asalnya. Tengok selepasnya ada ra yang bersabdu. Jadi masukkan dalam huruf ra yang bersabdu. Jadi aisyatir. Isyatir. Masukkan dengan satu baris. Asalnya dua baris. Kita masukkan dalam bunyi ra. Satu baris saja. Bukan isyatir ra. Isyatir radiyah. Sebab ni huruf ra idgham bila gunnah. Masukkan dalam huruf selepasnya tanpa dengung. Dapat Ulang lagi. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Da bukan di, bukan huruf dal lah. Radiyah. Okey, dapat. Okey, seterusnya ayat yang ke-8 Okey. Ustazah mohon maaf dah pukul 8. Ustazah ambil masa sikit supaya kita dapat habiskan surah yang kita baca ni nanti tak complete pula kita baca dengan habis sampai ayat yang ke-11 insya-Allah sama-sama ikut ustazah. Okey, ayat yang ke-8 wa amma, jelas ke gambar? Okey, wa amma man, baru ada tanda mati, kita baca dengan jelaskan bunyi nun tu, bunyi n. Jadi man tanpa dengung sebab ini izhar halki. Selepas nun mati ada huruf kha. Jadi baca dengan jelaskan bunyi n tu. Man. Ini seterusnya khaf. Kha bukan huruf ha pedas. Ni huruf kha ada titik. Ada bunyi kh. Dalam rongga kerongkong di awal kerongkong kita yang paling awal, ditekak yang paling awal di hujung kerongkong. Jadi ini khaf. Khaf masuk dengan huruf fa yang ada f. Khaffat. Th bunyikan dengan ta yang kita sama juga thaqulat. Ada th, ini pun sama khaffat. Ada th, ada angin yang keluar. Ta yang mati, ada angin yang keluar. Ada hamas. Okey, seterusnya mawazinuh. Okey, tadi mawazinuh ayat yang ke-6. Kita jumpa lagi ayat yang ke-8. Mawazinuh. Kadang-kadang tertukar. Yang ayat yang ke-6 ni fa'amma man thaqulat. Ayat yang ke-8 ni pula bukan fa. Kadang baca dalam solat kita tukar 6 dengan 4 ni, hati-hati wa amma man khaffat mawazinuh. Dapat? Okey, sambung sikit lagi. Okey, ayat yang ke-9 fa ummuhu. Sama juga kita jumpa tadi fa amma ni baris atas, sekarang ni jumpa dengan baris depan. Jadi mu. Selepasnya ada huruf ha yang baris depan. Jadi matikan dengan bunyi u di belakangnya. Fa ummuhu. Okey, ini dua harakat sebab ada waw kecil mad silah qasirah. Okey, dua harakat paling panjang. Tak boleh baca hu panjang sangat sebab tak ada tanda misai ni tak ada tanda ombak rindu. Ni ada tanda waw kecil saja, tanda nombor 9. Jadi dua harakat. Fa ummuhu hawiyah. Neraka hawiyah, na'udzubillah. Okey, sekali lagi. Fa ummuhu hawiyah. Okey, dapat? Okey, kita tengok ayat yang ke-12 wa ma adraka ma hiya. Laju sebab apa? Sebab kita ulang balik ayat yang ketiga tadi. Ayat yang ketiga wa ma adraka mal qari'ah. Pasal kiamat. Keyword dia al-qari'ah. Yang ni pula mahiyah. Okey, bukan al-qari'ah. Jadi kita ambil yang depannya sama, belakangnya wa ma adraka mahiyah. Dapat? Okey, last kali narun. Na kita kena
lembutkan suara na. Okey. Run, ra baris atas ataupun ra baris ni atas tebal, ra baris depan ataupun baris dua di hadapan, sama juga kan, baris dua di atas, baris dua di hadapan. Baris di hadapan saja satu baris. Kalau kan naru kena tebal, narun pun kena tebal. Run, run, dapat? Bibir bawah ni kena ke depan sikit kena ke depan sikit bibir bawah kita, supaya kita dapat baca dengan tebal. Narun, ha. Ini ha bulat, ha yang bersimpul adalah ha huruf H. Yang ni bukan ha huruf H, ada pedas bunyi Kalau ajar anak kita bunyi pedas. Itu huruf ha pedas Narun, ha, ha. Miyatun, asalnya miyatun. Okey, ada tanda mim ni, asalnya ada tanda macam baris dua ni tapi yang ni sebab ada hukum tajwid yang berlaku. Kalau orang yang nak menyambung, dia akan baca dengan iklab itu tujuannya ada mim kecil ni. Tapi kita berhenti di sini, kita baca dengan buang titik ta ni, jadi bunyikan ha. Jadi narun hamiyah. Dapat? Sekali lagi, narun hamiyah. Okey, alhamdulillah dah habis 11 ayat surah Al-Qari'ah. Dapat ke semua? Ustazah risau kalau ada yang tak dapat ayat yang panjang sikit mungkin dapat satu pun tak apalah. Kalau dapat satu pun amalkan, terus baca hari ni juga sebab nak dapat manfaat tu kan. Sebab kita ulang-ulang, kita akan ingat esok tambah lagi. Okey, insya-Allah Al-Qari'ah, ingat kiamat. Satu ayat saja kita boleh baca. Kalau satu ayat ni kita boleh baca sampai akhir hayat kita dengan bertajwid, lebih baik daripada kita baca satu muka surat yang panjang surah Al-Baqarah contohnya dengan tajwid lintang pukang. Yang tu menyebabkan dosa pula nauzubillah. Jadi yang penting dalam amal ibadat adalah konsisten, istiqamah. Banyak kuantitinya tak semestinya berkat, tak semestinya kita Allah pandang. Kita takut yang kita baca banyak tu banyak tersalah, hukumnya menyebabkan Allah tak terima solat kita. Baca yang sedikit tapi kita baca dengan tajwid yang betul, insya-Allah Allah pandang, Allah beratkan timbangan kita, menyebabkan huruf-huruf ni membawa syafaat untuk kita. Siapa yang membaca, siapa yang mengamalkan Al-Quran, insya-Allah dapat syafaat di akhirat nanti, insya-Allah. Sama-sama kita doakan di majlis ilmu ini, semoga sahabat-sahabat semua mendapat syafaat, insya-Allah. Okey. Ustazah nak war-warkan sikit program terkini kita. Kita ada buka kelas asas maksudnya daripada mengenal huruf. Macam tadi Ustazah ajar ada huruf yang tebal, huruf yang nipis, macam mana kita dapat elak kesalahan jelas, macam mana nak ingat huruf ha pedas, ha bulat. Yang tu kita akan kongsikan dengan lebih detail lagi dalam kelas yang tertutup. Boleh masuk grup Telegram sahabat ngaji kita, insya-Allah ramai-ramai kita perbaiki kita perbaiki bacaan dalam solat kita, insya-Allah dengan niat kerana Allah Taala. Okey, selain daripada tu kami ada program kurban di luar negara. Kenapa di luar negara? Supaya kita lebih dapat manfaat, insya-Allah, daripada orang-orang yang mendoakan kita, insya-Allah. Orang yang tak kenal kita, doa yang orang yang tak kenal kita, insya-Allah mustajab. Sebab kita gembirakan mereka yang tak pernah jumpa, tak pernah merasa menjamah daging sama 1 tahun. Sebab kita menginfakkan melalui daging kurban ni, diorang dapat rasa seronok kan. Keseronokan, kegembiraan tu, insya-Allah kita dapat manfaat, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, sama-sama Puan Sutima. Okey, maaf terlewat hari ini. Okey, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada saya. Minta maaf sebarang kekurangan, sebarang kekhilafan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pagi esok jam 7 pagi. Sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain yang tak bersama kita, insyaAllah. Panjangkan saham akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.